suara, okey, dengar. Okey, so walaupun semester lepas ada yang dah bersama dengan saya okey untuk CAT, tapi saya masih lagi sebab kita online okey, susah saya nak mengenali, saya masih mengenali beberapa orang sajalah. Okey. Yang lain-lain tu kalau saya lupa nama tu minta maaf lah. Baik. Rasa kat sini semua pernah saya ajar sebelum ni. Section 1 sampai section 4 ni. Betul. Betul Okey, so nanti hopefully akan datang minggu depan ke, okey, atau bila-bila kita boleh buat face to face lah. Okey. So insya-Allah keadaan semua reda. Okey, kita akan kembali seperti biasalah. Okey, so pagi ni apa yang saya nak macam biasalah, okey, pagi ni biasa awal-awal ni kita introduce sahaja. Okey, saya nak introducing apa yang kita akan belajar untuk semester untuk communication engineering ni. Saya difahamkan kamu semester ni ambil 21, betul ke 20 kredit? 21. 21 21 je. Kalau nak buka kamera bukalah. Okey, so boleh sambil tu saya kenal. Okey, nak makan pun boleh, tak kisah. You nak makan sambil tu sambil makanan dah sampai tu, okey, boleh buka kamera. Dengan Sarah. Tak apa, silakan. Okey. Supaya saya tak adalah cakap seorang-seorang kat sini nampak gambar semua ada ni. Okey, so hopefully semua ada dekat sinilah. Okey. So pagi ni saya akan ambil untuk kelas daripada pukul 9 sampai pukul 11 lebih lah. Okay, saya ambil untuk section 3 dan 4 ni saya ambil slot Cik Azmi. Okay, sebab hari yang lepas Cik Azmi dah ambil slot saya. Lagipun saya minggu ni saya tak ada. Okay, tak ada di sini. So hari ni baru saya berkesempatan lah untuk saya buat kelas. Okay. So, sekejap saya baik. Kalau mana yang belum mengenali saya lah okey. Saya boleh Tuan Faizal, okey, boleh panggil Cik Faizal. Okay, Dr. Faizal terpulang lah. Okey, mana yang dah kenal saya daripada dulu, okey, panggil Cik Faizal pun tak apa. Okey. Saya salah seorang pengajar pensyarah di Jabatan Geologi Elektrik lah. Okey. So saya rasa saya dulu pernah ajar kamu masa fizik, okey, masa CAT dan juga sekarang ni lah. Okey. So kalau tak silap kamu dekat UTHM pun semester 1 je atau dengan semester 2 kan. Okay, lepas tu kamu dah PNPJJ. So saya rasa batch kamu ni yang batch yang tak sempat nak explore UTHM sepenuhnya, betul tak? Betul. Ada kat sini masih ingat lagi bilik saya dekat mana? Ingat. Kalau bisa ingat. Okay. So dah lama kita tak jumpa. Baik. Okay, ni lecture plan. Okay, so kalau bisa kata ada orang tanya, ada tak pensyarah kamu ni tunjukkan lecture plan apa yang nak diajar? Inilah dia So lecture plan ni you kena simpan. Kenapa? Sebab nanti bila you nak masuk degree, nak pergi FKEE, nak masuk FTK, nak pergi you tak suka UTHM, nak pergi universiti lain, you kena bawa lecture plan ni supaya kalau bernasib baik communication engineering ni boleh ditransfer kredit ke tempat yang kamu nak pergi degree tu lah. Okay. Communication, okay. You all semua ada handphone, you all semua ada laptop, semua tahulah pasal communication. Okay, saya tak payah jam, tak apa. You all lagi advance daripada saya. Okay. Semua jenis-jenis handphone yang latest one semua you all tahu. Okay. You all pun lagi pakai lagi mahal daripada saya lah. Okay. iPhone 7, iPhone 7 mana? iPhone 7 dan iPhone 12 lah sekarang kan. Okay, so itu semua berkaitan dengan communication lah. Okay, tapi apa yang kita nak belajar dalam chapter ni, okay, it's about the causes to exposure, the basic knowledge, okay, basic concept of communication system lah. So macam mana kita nak, apa ada yang dalam
sistem communication tu, apa yang perlu kita ambil perhatian, okay, macam mana sistem tu boleh berubah daripada 1G sampai sekarang ke 5G kan. Okay, kadang-kadang kalau saya tanya 5G tu apa, you nampak 5G dalam handphone kan. Handphone 5G apa sekarang? Apa sekarang handphone 5G the latest one? You all boleh sebut kan? iPhone 12 lah. iPhone 12. Okey, apa lagi? Kalau sekarang yang baru keluar baru-baru ni, Xiaomi lah kan. Okey. So sekarang semua dah handphone dah pakai 5G. Tapi kita kat Malaysia dah ada belum 5G? Belum. Masih belum lagi kan. Okey. Cuma ada testing plan ataupun testing pilot dekat KL dan juga Langkawi lah. Itu dia orang dah buat dah. Okey. Okay, planningnya hujung tahun ni dia akan apply pada kawasan-kawasan yang besar lah. Tapi kat Pagoh insyaAllah rasa lambat lagi lah kot. Okay, so selain daripada saya, Encik Eddie, kenal Encik Eddie? Tak kenal kan? Encik Eddie baru masuk, dia bukan baru masuk, dia dah staff lama tapi dia cuti belajar. Okay, 2 semester lepas dia baru masuk, masa PNPJJ tu. Okay, so you all masih mungkin tak jumpa lagi kot. Okay, kredit 3 kredit. Okay, so ini 3 kredit punya subjek. You kena fokus betul-betul supaya jangan sampai drop. Sebab kalau 3 kredit ni dapat C ke C minus ke, okay, dia akan drop banyak lah. Dia tarik banyak. Okay, dan ini cuma lecture saja. Dia tidak ada lab. Lab untuk kom, dia akan masuk dalam subjek ataupun kursus electrical engineering 3, okay, lab 3. Yang sekarang ni you all ambil kom dan juga power, betul Power ada. Dalam sini ada robotik tak? Tak ada Ada. Ada. You all ada ambil robotik Ada yang ambil Dia robot. pilih salah satu. Ada. Ya, dalam grup saya dalam grup saya ni daripada section 1 sampai section 4 ada yang ambil robotik, betul? Ada. Betul. Okey, sebab itulah saya, so maksudnya you all belajar communication DAE 32603 ni tak semestinya untuk lab 3 lab 3 DAE 32801 tu tak sama. Okey, maksudnya you tak semestinya you belajar kom dengan saya, lab 3 pun dengan saya jugalah. Okey. Sebab yalah, kalau dulu siapa belajar kom dengan saya akan ajar dia lab kom juga. Kalau yang lepas lah, yang ni dia orang dah ubah, saya pun tak berapa, saya terkeliru lah sebab tengok nama lain-lain semua. Tapi tak apa. So dalam grup WhatsApp tu memang saya akan entertain untuk lecture kom saja. Untuk lab 3 kom nanti saya akan buat grup lain. Okey, sebab senarai nama dia dah bercampur-campur. Okey, so sekarang ni untuk lab 3 power dan juga robotik akan jalan dahululah. Okey, untuk communication mungkin selepas week 7. Okey, week 6 atau week 7 baru akan mula lab com. So siapa yang ambil robotik fokus lab robotik, siapa yang ambil power fokus lab power. Okey. Itu je lah. Lab minggu 7 dah raya kan? You all balik raya tak ni? Tak pasti lagi. Balik. Tak tahu. Balik. Tak tahu. Balik. Balik. Return negeri. You all dah kena kuarantin 10 hari ni sampai minggu 14 ni duduk sini. Jangan begitu. Boleh tak macam tu? Kemungkinan rasa. Tak Nanti boleh lah, nak balik. nanti saya hantar ketupat lah kat korang. Satu. Boleh. Boleh. Begitu. Kalau tak ada kita pergi masa lah. Boleh. Tapi 20 orang lah satu sesi. Okey. Ni kau soalan ni baca lah Okey. Minggu ni saya akan masuk introduction. Okey. Boleh baca lah. Kemudian kalau kamu perasan chapter 1 introduction, lepas tu minggu kedua saya terus lompat chapter 3 analog modulations. Okey. Lepas tu saya akan masuk digital modulation chapter yang keempat. Kemudian lepas tu baru saya masuk balik chapter yang kedua. Saya lompat chapter 2 tu. Sebab sebelum ni saya ingatkan labcom akan berjalan serentak.
Sebab lab communication akan cover dua topik ini. Okey. Dua topik ni adalah core dalam subjek ni lah. Okey, dua topik ni iaitu analog modulation dan juga digital modulation ni adalah core subjek ataupun core topik dalam our courses. Okey, so ini kena sebab ini ada banyak kiraan, ada banyak teori. Okey, you kena betul-betul lah. Okey, so kat sini kita akan tengok kepada intro, kemudian kita akan lihat kepada sistem transmissions, iaitu modulation and transmission. Kemudian kita akan tengok signal and losses. Okey, signal and losses ni kalau senang mudah faham, you tengok astro kan. You tengok astro, you terima saja data kan, signal tu. Okey, tiba-tiba hujan. Okey, apa akan jadi pada you nak tengah-tengah tengok bola tu? Apa akan jadi? Dia tak ada signal. Tak ada signal kan? Okey, so itu kita consider sebagai noises lah. Noises datang daripada partikel hujan. Okey, makin lebat hujan, makin tak clear lah kita punya signal tersebut. Okay, and then kita akan tengok kepada transmission line, sama ada wireless ataupun wired transmissions. Kemudian kita akan lihat kepada antena. Antena apa yang biasa kamu nampak? Antena tulang ikan, ya, okay, antena dish. You punya handphone pun ada antena, tapi jenis apa you tak tahu kan? Okay, so kita akan lihat nantilah. Kemudian wave propagations. Wave propagation ni macam mana signal tu dihantar daripada satu kawasan kepada satu kawasan yang lain. Okay. Dan juga communication system applications. Tapi you kena ingat yang ini saya cuma sentuh yang secara basic sahaja. Okay. Basic tak basic jugalah, kita akan lihat jugalah interface dia punya calculations, teori, formula dan sebagainya lah. Tapi kalau kita lihat daripada chapter 1 sampailah chapter yang ke-7 tu, dia dah menyeluruh. Dia dah cover untuk keseluruhan communication system. Okay. Okay, so itu secara roughly saya akan tunjukkan. Okay, so minggu ni saya akan masuk kepada introduction dan minggu hadapan saya akan tengok juga keadaan. Okay, mungkin saya akan buat pada hari kuliah pada hari untuk group B pada hari Isnin dan juga group A adalah pada hari Khamis. Okay, kalau lebih tengoklah macam mana akan datang. Kalau Cik Azmi boleh consider, so saya buat sekaligus macam ni lah. Okay, tengok nanti saya akan tengok macam mana pada minggu hadapan. Kuliah semungkin saya akan buat secara hybrid. Okay, apa itu hybrid? Kalau kita tengok hybrid tu maksudnya saya mungkin akan buat kelas secara online sebegini, ataupun saya akan bagi video sahaja, ataupun saya minta kamu datang ke kelas. Okay, so tapi datang ke kelas tu saya nak tengok minggu depan saya tak buat lah. Minggu depan saya tengok kelas lain macam mana prosedur dia. Sebab satu section 20 orang, tapi kita akan masuk satu kelas 40 orang. Okey, dua section. Tapi dibenarkan cuma separuh daripada jumlah kelas. Maksudnya kalau kelas yang kita masuk tu adalah 40 orang, so 20 orang saja yang dibenarkan masuk. Okey, so mungkin saya akan buat bergilir ke ataupun buat pada hari lain. Tapi kalau buat pada hari lain mungkin akan mengganggu kelas kamu yang lain pula kan. Okey. Mungkin caranya saya mungkin akan daripada 3 jam tu saya akan buat sejam setengah untuk session lain. Begitulah. Boleh begitu? Boleh. Boleh sir. Setuju. Ataupun kamu boleh setuju online semua. Macam mana? Tak Nak setuju. explore. Hybrid. Tak lupa kak. Okey. Penat-penat datang duduk kat college tapi tak jumpa kan? Benar. Okey. So tapi minggu depan saya akan buat kelas online lagi lah. Saya nak tengok kepada biasa minggu pertama perjumpaan ni biasa hura-hura sikit kan. So saya nak tengok keadaan dia macam mana. Sebab biasanya minggu depan akan ada orang pantau tu. So you all kalau datang kelas, ada pensyarah lain buat kelas, you all saya minta tolong jaga SOP betul-betul tau. Okay, sebab akan ada orang pantau. Biasanya minggu pertama mesti ada orang pantau punya. Okay, daripada induk ke, daripada mana saya tak tahulah. Okay. Okay, saya nak tunjukkan continuous assessment. Okay.
Okey, khusus ni 50-50 50 final exam, 50 kita punya courseworks. Okey, coursework biasalah quiz test 1, test 2, lepas tu saya akan buat sedikit assignment lah. Okey, assignment pertama adalah industrial thought engagement. Okey, yang ini saya akan buat, saya dah tetapkan pada 11 hari bulan 4. Okey, pada hari Ahad. Nanti saya akan consider lah you punya jadual tu, ada kuliah dengan Puan Nadira, dengan Amali, dengan Puan Hafiza ke siapa tu. Okey, mungkin saya akan panggil orang industri secara online juga, secara online untuk kita bercakap mengenai teknologi 5G lah. Okey, orang industri ni, engineer ni dia memang pakar lah, okey, ataupun ada pengalaman dalam kita punya pengurusan 5G di Langkawi iaitu. Okey, so dia salah seorang yang berterlibat lah. Okey. So dekat situ saya akan lihat kepada quiz 5%, test 1, test 2 10%, industrial talk engagement ni 10%. So apa yang saya akan lakukan nanti, saya akan bagi assignment sikit lah. Okay, habis strategy talk tu, kita mungkin akan buat assignment ke presentation ke, saya tak pastilah. Okay, kemudian kita akan pada penghujung mungkin week 12, week 13 nanti, kita akan buat satu assignment yang kedua pula. Okay, assignment kedua tu nanti saya akan terangkan nanti. Okay, kita akan buat presentation dan juga report. Okay, simple saja. Okay, quiz, test, assignment. Okay, saya percaya you all boleh buat lah. Okay, kemudian kita akan habiskan dengan final exam. Okay, reference saya tidak ada buku modul. Saya cuma bagi nota kuliah. Dan saya biasanya akan bagi nota kuliah tu seminggu sebelum kuliah dijalankan lah. Okay, dan juga saya akan top up juga dengan video-video lecture, okay, yang saya lakukan supaya you boleh tengok balik lah. Okay, dan juga beberapa main reference kat sini, contoh macam ini, Prenzel ni saya akan bagi dalam bentuk soft copy lah. Okay, nanti saya akan share dalam kita punya outer. Okay, okay, itu saja untuk pengenalan khusus. Okay. Ada apa-apa soalan nak tanya? Belum. Tak ada. Tak ada. Okay. Okay, kalau tak ada, okay. You tengah buat apa tu? Tengah makan ke? Dah siap. Alright. Tak apa. You nak makan ke nak minum ke, dah dekat ni kan, online kan, memang macam itulah keadaan dia. Oh, saya stop sharing. Okay, so saya akan present satu kita punya nota kuliah pertama lah. Saya akan sharing. Sekejap, tak keluar pula. Internet di college macam mana? Okey? Sangat tidak memuaskan. Sangat tidak okey. Ingatkan sangat okey tadi. Habis you all sekarang ni dekat di mana ni? Di Dekat bilik bilik lah. So pakai internet sendiri ataupun internet college? internet sendiri. Pinjam sialnya. kawan. Kalau nak buat satu bilik tu ada 6 orang tu buat satu video tengok sama-sama pun tak apa. Sebab saya ingatkan you orang kata diwajibkan untuk hadir ke sini, internet dah okey.
Kan, betul tak? Jangan tertipu je. Sebab sebelum ni saya ada raise-kan juga dengan pihak pengurusan. Macam mana dengan internet kan, dululah. Dia kata tak ada masalah. Dia kalau seorang tu tak ada masalah je. Ni kalau semua Dia bukan apa. Dia tak ada masalah sebab dia tak duduk sini. Kalau dia duduk sama-sama nanti nampak masalah dia. Sebab kita yang you udah balik ni Betul. berapa 1,000 kan, 1,000 orang, dekat 1,000 orang rasanya ke 2,000 orang tak? 2000 lebih sah. 2,000 lebih kan. Tu saya raise kan, kalau kita serentak masuk Outer, serentak masuk Google Meet, memang ada masalah saya kata. Tapi tak apalah, sebab tu dia orang top upkan dengan hybrid tu. Okey, tak apalah, itu masalah. Kat sini ada MPP kan? Ada. Ada dua pula tu. Ada dua. Ada okey, tak apa. Support dia. Okey. Alright, so saya nak masuk dalam satu kita ni lah chapter pertama. Okey, chapter pertama ni santai je lah. Okey, you dah mahir dah sebenarnya, you dah faham dah. Cuma kefahaman dari segi sudut technical tu, so kita kena tambahkan lagi lah. Okey, sebab introduction ni lebih kepada basic idea apa yang ada dalam communication system tu. Okey. Alright. Okay, of course saya kena ceritakan juga pasal, saya nak ingatkan juga tentang SOP baru. Okay, so bila dah keluar bilik tu, so tolonglah jangan kita adakan kluster UTHM campus Paguh, student DAE dia punya tu, janganlah. Okay. Okay, untuk chapter pertama, okay, apa yang saya nak sampaikan adalah supaya pelajar-pelajar kamu semua ni boleh explain terma-terma basic term ataupun terminologis, okay, ataupun dia punya definisi untuk communication system. Okay, apa itu transmission? Transmission ni kalau kita faham penghantaran, tapi apa maksud sebenar dia? Okay, kemudian saya nak kamu boleh calculate, boleh kira. So untuk kelas ini you all kena ada calculator, ada kertas kosong, ada pensil. Kena ada kat sebelah tu. Okay, nak kena kira frekuensi, wavelength dan juga bandwidth. Okay, frekuensi 5G berapa, you punya wifi berapa. You beli handphone, you pasal tak beli handphone, biasanya sebelum beli handphone you dah compare kan. Kat situ ada dia punya wifi apa semua tu kan. So kena tahu berapa frekuensi dia. And then mungkin kita boleh kira lah apakah frekuensi-frekuensi yang digunakan. And then discuss the importance of electromagnetic wave and types of communication in real life. Okay. So saya akan cover sebahagian simple saja, iaitu introduction, electromagnetic spectrum, bandwidth dan juga type of communications. Okay. Okay. Communication industry in Malaysia. Pernah nampak simbol-simbol company ni? Pernah nampak tak? Pernah ke? Okey. Okey, yang pertama, row pertama tu DG, U-Mobile, Maxis, Celcom. Ini telco kan. Ini tanya adik kamu, mau tahu nak top up kan. Okey, so ini telco company. Ericsson. Okey, Ericsson, NEC, Alcatel, Huawei tu apa? Telefon. Okey. Brand telefon. Brand telefon pun ya juga. Tapi main business keempat-empat ni adalah sebenarnya dia supply device untuk operate telco operation system. Contoh yang atas ni, U-Mobile, Maxis ni provider, dia bagi interface antara users dan juga teknologi kan. Tapi yang memberikan teknologi itu adalah Ericsson, NEC dan juga Huawei. Tapi yang sekarang ni yang paling besar dalam dunia, bukan paling besar lah, dia paling banyak supply adalah Huawei lah. Kalau dahulu Ericsson.
Okey, Ericsson memang daripada Sweden kalau tak silap. Okey. Dia memang supply teknologi 3G, 2G dahulu, memang satu dunia dia akan supply. Tapi sekarang Huawei dah take over. Okey, teknologi 5G di China dah hampir complete. Okey, so sekarang dia nak masuk, kalau Asia ni memang kita pakai Huawei lah, termasuklah kita ni. Okey, so bila kamu kerja dekat company-company Digi, Mobile, Maxi, Celcom ni, bila you pasang device ataupun alat-alat dalam dekat menara telekom tu, memang dia akan guna teknologi Huawei lah. Okey. Cuma dekat untuk pasaran Pasifik di US semua tu dia ada masalah lah. Sebab tu US dah block dia orang, sebab kalau dia masuk memang dia boleh control dia punya ekosistem 5G di sana lah. Okey, kemudian ZTE P1, tapi ni P1 ni dah tak ada dah ni. Okey, yes, Miasat. Miasat tahu tak Miasat? Yang saya tak pernah dengar. Yang lain tu. Okey, Miasat tak pernah dengar. Okey. Miasat ni adalah provider syarikat you punya Astro tu. Okey, dia anak syarikat Astro. Astro adalah anak syarikat dia. Okey. Miasat ni adalah satu company yang supply satellite. Okey, satellite untuk kita dapatkan channel Astro tu. Okey. Tun Razak Sat, Razak Sat, apa lagi? Ada Tiong Sat dan sebagainya. Ada banyak tu. Okey, tapi yang sekarang ni mereka menggunakan Razak Sat tu lah. Okey, so Miasat ni adalah syarikat satellite. Okey, dia yang operating satellite yang dekat, satellite yang Malaysia punya yang dekat Angkasa Lepas tu. Okey, sebab tu you boleh tengok Astro, you boleh tengok macam-macam lah Okey, Astro dia gunakan high frequency 11 GHz. Okey. So bila 11 GHz tu high frequency, dia memang kena guna satellite. Okey. Dia tak boleh guna yang simple punya. Okey. Yes, sama juga macam yang atas. Okey. Kemudian Media Prima, apa dia? Tahu tak? Media Prima. Tahu. Tahu. TV3, TV1, TV2. Okey, Media Prima adalah broadcasting. Okey, kita panggil broadcasting company. Dia broadcast siaran radio dan juga siaran television. Okey. Telekom Malaysia, of course tahu. MCMC? MCMC. Tahu. Yang telekomunikasi punya. SMC tu yang buat ni Kerajaan. rasa. Kerajaannya. Dia check handphone kita tu selamat tidak digunakan. Betul. Okey, okey, dia MCMC ni lebih kepada license provider lah. Kalau dekat jalan raya, you bawa kereta, ada JPJ kan? Betul. Tapi dekat Angkasa Lepas ni, wireless ni dia tak nampak benarnya, tapi ada orang jaga juga, iaitu MCMC. Okey, MCMC ni adalah jabatan daripada kerajaan, dia bawah Kementerian Komunikasi. Okey, so dia bagi license. Contoh Maxis nak gunakan 5G, berapa frekuensi dia? Dia kena mohon dengan MCMC. So dia kena bayarlah certain amount. Handphone baru sampai dekat Malaysia, MCMC akan check, kena cop mohon dia, check betul tak frekuensi tu diguna pakai dan boleh tak guna dekat Malaysia. Sebab frekuensi ni kita tak boleh guna sewenang-wenangnya. Contoh you bijak pandai, you mahir, you boleh create satu radio. Okey, radio tu pula you boleh create satu frekuensi yang create untuk dapat channel askar punya, army punya, askar, polis. You boleh dijatuh hukuman mencuri data daripada army ataupun polis. Ada bahaya tau. Okey. Contoh drone, you nak control drone pun you kena mohon dengan MCMC. Okey. Ada juga satu lagi tu, aviation drone tak silap saya. Okey. Sebab drone tu dia guna pakai frekuensi kan. So dia kena ada kelulusan daripada MCMC. Okey. Selain tu banyak lagi lah. So bila you kerja, you boleh pergi dekat industri-industri yang ada kat sini lah. Banking pun gunakan orang telco. Oil and gas pun guna orang telco dan sebagainya. Okey. So kalau bidang telco ni, you nak pergi lebih jauh, lepas diploma you boleh mohon dekat Telekom sebagai technician.
ataupun company-company di apa ni macam Celcom, Maxis ataupun kontraktor yang provide pemasangan fiber dan juga pemasangan RF device. Okey. Kalau nak sambung belajar, boleh pergi dekat FKEE. Okey, nanti dia ada satu bidang, okey, ijazah kejuruteraan elektronik. Okey, kemudian selepas 3 tahun awak belajar, awak akan masuk pengkhususan telekomunikasi lah, perhubungan. Okey, introduction to communication system. Okey. So communication biasalah, apa yang saya cakap you dengar itu dah kira sebagai komunikasi. Okey, sampai maklumat. Okey, pun komunikasi. Yang penting komunikasi itu tercapai apabila maklumat tu sampailah. Okey. Tak kisahlah dari segi bentuk apa pun. Okey, kalau zaman dulu dia gunakan batu bersurat kan. Okey, dia ukir kat batu ataupun dia guna asap. Okey, dia gunakan burung pigeon. Okey, sebab tu sekarang kita ada, kalau kita bekerja kat pejabat, dia ada nama pigeonhole. Okey, pigeonhole tu satu kotak, segala surat-surat tu dia letak dalam tu lah. Okey, dia ambil nama sebenarnya nama burung pigeon ni. Okey, so kalau dulu dia gunakan, burung ni digunakan untuk menghantar surat-surat lah kepada satu-satu tempat lah. Okey, so keadaan makin lama makin berkembang. Okey, so kalau kita lihat kat sini ni saya dapat daripada mana tah. Okey. Kalau dulu orang dahulu dia pahat batu kan. Dia pahat batu untuk hantar data. Kemudian okey, dia gunakan typewriter. Okey. Kemudian untuk disimpan data kan. Simpan data, dia tulis kat batu. Lepas tu dia gunakan typewriter. Kemudian orang menulis dalam buku. Kemudian orang buat email. Lepas tu sekarang dah macam-macam social media. Okay. So orang sekarang ni pun kalau kita tengok, kalau tak ada handphone tak hidup kan. Okay. Tak ada, kalau pergi jalan-jalan mana-mana pun handphone tertinggal, sanggup patah balik. Okay. Sebab tak ada handphone memang tak hidup lah orang tu. Okay. Sebab itu kesan-kesan. Betul saya nanti kena sama story tu. Story tu. Apa? Tak ada apa-apa. Oh, ni Silau, mamai. oh busy lah tu kan. Okay. Okay, internet, telefon, digital TV and radio juga adalah salah satu teknologi baharu yang ada dalam kita punya ekosistem sekarang. Okay. Kalau dulu kita ada telefon sahaja, okey, kemudian kita ada radio, okey. Kalau dulu orang dulu ada radio tu dah kira kaya lah, okey. Tapi sekarang TV pula, okey, TV makin lama makin canggih, makin lama makin ringan, makin lama makin high definitions, okey. Tapi segala teknologi tu sekarang dia sekarang dah lebih fokus kepada aspek-aspek speeds, okey, kepantasan. Saya nak hantar 10 gig ni berapa saat boleh sampai? Orang macam tu. Okey, macam juga you hantar barang kan. Saya ada barang berapa lama you boleh sampai. Okey. Kemudian dia nak, orang sekarang nak tengok kepada efisiensi, ketepatan. Saya ada 10 contohnya 1000 data yang sampai dekat kawan saya ni berapa ribu data? Adakah 9,999 ataupun genap-genap 10,000 ataupun cuma dapat hantar 50% sahaja. Okey. Orang nak efisiensi yang tinggi, speed yang tinggi dan juga reliability. Okey, ketahanan dia boleh teknologi tu boleh gunakan dengan jangka masa yang lama. Okey. Dan security pun sangat penting. Orang sekarang boleh hack data kan. Okey, orang boleh hack you punya social media, orang boleh hack handphone awak. So dia boleh buat macam-macam dengan teknologi berkenaan lah. Dan salah satu security ni yang orang kata, kalau kamu baca dalam jurnal, dalam buku, 5G ni lebih mudah terdedah dengan security lah, kebocoran maklumat. Okay, sebab segala device yang ada dekat kamu, contoh smartwatch, kemudian you punya air purifier, CCTV kalau kat rumah tu, semua tu boleh connect dengan handphone. Itu yang kita panggil sebagai 5G lah.
Okay, you pergi apa ni, you on handphone dekat kampus Pagoh. So saya tahu dekat Facebook awak on kat kampus Pagoh. So saya tahu awak berada di kat kampus Pagoh. Awak pergi KL, saya tahu awak pergi KL. Semuanya boleh dijejaki lah. Okay, sebenarnya teknologi ni makin lama makin canggih dan makin lama makin tak secure sebenarnya pada saya. Okay, semua orang boleh tahu. Okay. Dan juga lebih simplicity lah. Simplicity tu lebih, maksudnya dia lebih senang nak berhubung ataupun nak connect. Okay, so kalau dulu GPRS, okay, kamu lahir tahun 98 kan? Okay, 2001. 2001 sekarang. Okay, so 98 tu tu sangat. okay, so kalau zaman-zaman saya dulu pegang handphone masa dah masuk belajar dekat universiti baru saya pegang handphone. Okay, tapi kalau budak-budak sekarang, budak tadika pun dah pegang handphone kan, belajar online. Okay, okay, kalau dulu GPRS, okay, grafik apa tak, saya lupa dah nama dia. Okay, so dia cuma 50 kbps saja. Nak hantar satu file words pun berapa saat. Okay, Edge, okay, ni GPRS ni 2G lah, kita panggil 2G. Edge ni lebih kepada 3+, okay, 2+, okay, dua advance daripada 2G tu. Kemudian kita ada 3G, kemudian kita ada 4G dan sekarang kita ada 5G lah. So kalau kamu tengok dia punya maksimum kilobyte ataupun data yang dia boleh hantar tu, makin lama makin meningkat. Okay. So kalau kita tengok kat sini, how long you would like to download a 800 MB movie? Okay, kalau GPRS awak hidup zaman saya dulu, 1 hari 2 hari baru sampai. Okay. Tapi sekarang semua boleh streaming. Maksudnya bila stream tu maksudnya dia boleh download lah. Sambil dia pancarkan movie tu dia download. Okay, you boleh stream 4K punya movie sekarang. Okay, you tengok Netflix, kalau you ada siapa rumah ada Unify, you download Netflix, you boleh pergi movie 4K punya. Okay, tapi tengok dekat handphone, tak baloi lah. Okay, kalau download movie 4K, dia kena tengok dekat TV 4K lah, baru sedap. Okay, tu mengepek lah tu. Okay, okay boleh so 5G ni sekarang nanti lepas habis kelas ni saya akan bagi satu video 5G, you nampak, you tengok apa yang ada dekat 5G dekat Malaysia ni. Okay, yang akan berlaku nanti. Dia orang kata hujung tahun ataupun tahun depan lah akan bermula operasi 5G untuk consumer. Okay. Communications, dia mesti ada 2 orang. Bukan 2 orang, 2 benda lah. Satu orang nak transmit, satu orang receive. Seorang bercakap, seorang dengar. Okay. Kalau saya bercakap, orang senyap je, itu bukan communication lah. Okay. So, mesti ada information source dan juga destinations. Dan tengah-tengah tu mesti ada medium pula. Okay. Macam sekarang kita medium apa ni? Google Meet. Google Meet ataupun secara wireless lah kan. Google Meet. Okay. Secara wireless. Kalau saya telefon kamu pun guna wireless. Kalau saya guna telefon biasa, telefon lama, ganggang telefon tu kita gunakan wired punya teknologi. Okay. Noises. Okay. So dalam setiap contohlah dekat jalan raya, you nak pergi daripada Pagoh nak ke KL, Pagoh tu adalah transmitter awak, receiver tu dekat KL. Okay. Kereta yang awak naiki tu adalah medium awak. Okay. Dan juga jalan raya tu adalah you punya bandwidth ataupun medium awak juga. Dan noise tu macam mana kita nak anggapkan? Dan siapa-siapa? Noise tu contohnya macam jalan rosak, jam. Okay. Kereta rosak tiba-tiba tengah jalan, kata raya pancit. Ada gangguan-gangguan lah. Okay. Roadblock. Okay, so itu noises. Sama juga you sekarang, saya tengah bercakap, tiba-tiba internet terputus. Okay, tak ada signal, dah tak dapat, tak dengar dah suara saya kan, you dah keluar. Okay, itu noises. Okay, so transmitter tu is a collection. Okay, ini term yang technical.
Okay, maksud technical, collection of electronic device or circuits that convert, okay, ingat electronic device that convert information into signal. Okay, information tu might be voice, code, picture, data. Contoh you ambil gambar sekarang, you ambil gambar, itu adalah you punya information. Okay, you ambil gambar, you kat handphone awak, you ambil gambar dalam bentuk picture kan. Gambar tu mungkin dalam bentuk digital lah. Okay, JPEG dan sebagainya. So you masuk dalam, you hantar guna WhatsApp, guna wireless. So dia dah convert kepada dalam bentuk signal. So ingat signal ni mesti dalam bentuk sinusoidal, electrical wave. Signal mesti dalam bentuk electrical wave. Okay. So dia convert daripada information kepada signals ataupun electrical wave. Okay. That is more suitable. Okay, bersesuaianlah dengan medium apa yang kita nak hantar. Kita nak hantar guna wireless. Okay, so dia sesuaikan dengan guna wireless punya transmission. Kalau nak guna wired, signal electrical device, electrical wave tu mesti sesuaikan dengan wired punya medium. Okay. Okay. So itu dia transmitter. Kalau receiver dia terbalik pula. Receiver a collection of electronic device that accept transmitted signal and convert back into a original form. Okay, saya hantar WhatsApp kat kamu, gambar. Sampai dekat kamu, sampai terima, dia convert balik dalam bentuk gambar. So itu complete satu communication system. Okay, boleh faham Boleh. Okay, ada. Okay tu. Boleh sir. Okay, 2-3 orang yang jawab ni. Yang lagi 69 ni ada tak ni? Ada yang insaf. Ada je. Dia pandai tak pandai. Boleh ada. Boleh sir. Okay. Saya ingatkan ada banyak noises dekat pagar tu. So noises tu dia akan mengganggu kita punya communication system lah. Okay. Noises, random or undesired electrical energy. Okay. Okay. Undesired electrical energy that enter the communication system melalui communication media. Okay, macam saya kata tadi lah, ada gangguan hujan, ada gangguan. Even kalau kamu sekarang kita bercakap guna Google Meet kan, ada mikrofon kan. Kalau ada dua device yang buka Google Meet yang sama, kalau awak dekatkan dia akan bunyi bising kan. Okay, so itu biasanya you kena pisahkan device tu jauh-jauh sikit. Okay, biasa dalam kelas, dalam meeting ke biasa meja macam tu kan, bunyi ketak-ketak. Padahal sebenarnya dia buka dua device yang sama berdekatan. Dia tak boleh. Okay, sebab dia mikrofon ni dia tak boleh accept signal yang sama pada jarak yang dekat. Okay. Okay, banyak lagi ni. Okay, kita buat laju sikit lah. Okay, ni contoh lah analogi. Kita gunakan internet. So kita ada workstation, kita anggap sebagai sources. Kemudian kita ada modem. Okay. Sebagai transmitter, modem tu dia convert lah daripada digital kepada analog. Sebab analog ni dia nak masuk dekat yang kalau siapa guna streaming tu, inilah dia punya model dia, streaming tu. Okay, ataupun Unify ke. Dekat sini, okay, nampak saya punya ni. Okay, dekat sini dia adalah digital. Dekat public telephone network ni adalah analog. Okay, so dia kena convert daripada digital kepada analog, dan nak masuk ke server dia adalah dalam bentuk digital. So daripada digital, analog, digital. Okay, dekat public telephone network yang kabel panjang-panjang sepanjang jalan dekat rumah kamu tu ataupun sepanjang jalan raya tu, dia carry signal analog. Okay, bila masuk komputer dia mesti carry signal digital. Okay, so ini you boleh baca. Okay. Alright. Okay, sambil-sambil tu you nak minum dulu, bolehlah pergi minum dulu. Okay.
Okey, sebelum tu saya nak testing dulu. Boleh dengar tak, nampak tak video saya ni? Warna hitam. Kita orang masih nampak slide yang introduction communication. Tak Oh. nampak. Okey. Oh, maksudnya ada noises ataupun signal low di rumah saya ni. Biasa lah tu kan. Okey. Okey, sebentar ya. Boleh dengar tak voice atau apa suara movie ni? Tak dengar. Tak dengar saya. Tak ada. Video tak dengar se. Dia tak dengar Jalan tapi suara tak ada. Step. Saya tengah casting ni jap. Cast the device. Okey, saya lupa cara nak casting dekat sini. Casting. Tak dengar juga Tak dengar se. Okey, tak apa. Okey, saya cuba kat sini pula. Biasalah Ada noise sir. Ada noise Okey. Window. Tu source dari mana saya? Kalau dari YouTube boleh je buka YouTube. Ya ke? Kalau YouTube ada jadi voice dia. Tapi kena Dia gunakan embed. casting kan? Ya. Okey. Yang ni tak dengar juga Tak dengar kan? Tak ada. Okey, tak apalah, nanti video ni saya akan bagi dalam you punya you all punya ni lah. Okey. Sebab ni saya dah download sebab saya tahu tu YouTube dia ada lagi tak ni. Okey, nanti saya akan masuk dalam kita punya outer link ataupun ni video ni. Okey, ni just saya nak tunjukkan apa itu electromagnetic spectrum lah. Okey. Dalam kehidupan seharian kita. Okey. Kegunaan dia. Alright. Okey, tak apa. Saya teruskan dengan kuliah kita punya slide lah. Dah hilang dah. Sekejap. Sekejap hang pula. Nak minum-minum dulu boleh? Dulu pergi.
Okay, saya ada share dalam grup WhatsApp video electromagnetic spectrum tu lah. Okay. Nak tengok-tengok dulu lah. Sekejap, sementara saya punya laptop ni. Abdul Hadi dah share tu. Something surrounds you, bombards you, some of which you can't see, touch, or even feel. Every day, everywhere you go. It is odorless and tasteless, yet you use it and depend on it every hour of every day. Without it, the world you know could not exist. What is it? Electromagnetic radiation. These waves spread across a spectrum from very short gamma rays to X-rays, ultraviolet rays, visible light waves, even longer infrared waves, microwaves, to radio waves which can measure longer than a mountain range. This spectrum is the foundation of the information age and of our modern world. Your radio, remote control, text message, television, microwave oven, even a doctor's X-ray, all depend on waves within the electromagnetic spectrum. Electromagnetic waves, or EM waves, are similar to ocean waves in that both are energy waves. They transmit energy. EM waves are produced by the vibration of charged particles and have electrical and magnetic properties. But unlike ocean waves that require water, EM waves travel through the vacuum of space at the constant speed of light. EM waves have crests and troughs like ocean waves. The distance between crests is the wavelength. While some EM wavelengths are very long and are measured in meters, many are tiny and are measured in billionths of a meter, nanometers. The number of these crests that pass a given point within 1 second is described as the frequency of the wave. One wave, or cycle, per second is called a hertz. Long EM waves, such as radio waves, have the lowest frequency and carry less energy. Adding energy increases the frequency of the wave and makes the wavelength shorter. Gamma rays are the shortest, highest energy waves in the spectrum. So, as you sit watching TV, not only are there visible light waves from the TV striking your eyes, but also radio waves transmitting from a nearby station, and microwaves carrying cell phone calls and text messages, and waves from your neighbor's Wi-Fi, and GPS units in the cars driving by. There is a chaos of waves from all across the spectrum passing through your room right now. With all these waves around you, how can you possibly watch your TV show? Similar to tuning a radio to a specific radio station, our eyes are tuned to a specific region of the EM spectrum and can detect energy with wavelengths from 400 to 700 nanometers, the visible light region of the spectrum. Objects appear to have color because EM waves interact with their molecules. Some wavelengths in the visible spectrum are reflected and other wavelengths are absorbed. This leaf looks green because EM waves interact with the chlorophyll molecules. Waves between 492 and 577 nanometers in length are reflected, and our eye interprets this as the leaf being green. Our eyes see the leaf as green, but cannot tell us anything about how the leaf reflects ultraviolet, microwave, or infrared waves. To learn more about the world around us, scientists and engineers have devised ways to enable us to see beyond that sliver of the EM spectrum called visible light. Data from multiple wavelengths help scientists study all kinds of amazing phenomena on Earth.
from seasonal change to specific habitats. Everything around us emits, reflects, and absorbs EM radiation differently based on its composition. A graph showing these interactions across a region of the EM spectrum is called a spectral signature. Characteristic patterns, like fingerprints within the spectra, allow astronomers to identify an object's chemical composition and to determine such physical properties as temperature and density. NASA's Spitzer Space Telescope observed the presence of water and organic molecules in a galaxy 3.2 billion light-years away. Viewing our sun in multiple wavelengths with the SOHO satellite allows scientists to study and understand sunspots that are associated with solar flares and eruptions harmful to satellites, astronauts, and communications here on Earth. We are constantly learning more about our world and universe by taking advantage of the unique information contained in the different waves across the EM spectrum. Alright, terima kasih kepada Abdul Hadi yang share tu. Okay. Abang. Alright. Okay, nampak tak kebaikan ataupun apa efek impact electromagnetic wave tu kepada kehidupan kita kan? Okay. Macam mana kita boleh nampak penglihatan persistaran, kita boleh nampak kita punya penglihatan kita. Okay, dan keadaan kita ni kalau kita boleh nampak electromagnetic spectrum tu macam mana, okay, dia punya alur-alur dia tu. So berapa banyak kita boleh nampak, okay, persistaran kita. Kita ada Wi-Fi, kita ada 3G, 4G, okay, kita ada rumah, kita ada microwave, oven, okay. So apa itu electromagnetic spectrum? Okay, kalau kita lihat dalam kita punya this one, okay. Oh sorry. Okay, kalau you tengok you punya okay. Okay, so kalau kita tengok dalam kita punya nama electromagnetic spectrum tu, okay, nama pun elektro, lepas tu magnetic, okay. So kita ada dua term kat situ, okay. Satu elektro, satu magnetic. So maksudnya dia ada dua benda, okay, dua orang kata dua elements, iaitu E dan juga H. H tu kalau dalam bahasa dalam term electrical, H tu adalah magnetic. Okey, kita ada E dan juga H, ataupun kalau dalam figure ni adalah B lah. Saya ikut samalah B. Okey. E dan juga B lah. Dan Z tu adalah direction dia. Okey, this one is direction. E adalah electrical, electro signals. Okey. Electric field vector yang warna merah, dan satu yang warna biru B ni adalah magnetic field vector lah. Okay. So kat situ dia adalah satu signal sinusoidal. Okay, kalau kita tengok daripada tepi dia adalah sinusoidal begini. Okay, tengok daripada atas pun sama juga, dia akan jadi sinusoidal juga. Okay. So bila dikombainkan, okay, dikombainkan, ditambah, dia akan jadi macam ginilah. Okay, dia berperpendicular, which is 900 degrees kat sini. Okay, so macam mana kita nak generate electromagnetic wave? Okay, menggunakan discharging spark dipole antenna ini. So ini dah level tinggi lah. Okay, macam mana nak generate? Tapi you tak perlu fikir macam mana generate dia, tapi you kena faham apa itu electromagnetic spectrum. Okay.
Okey, kat situ kita ada, kalau kamu perasan kalau biasa you belajar kat sini, dia ada satu puncak ke puncak yang lain. So kita panggil sebagai lambda kan. Sama juga dekat sini kan. So kita ada lambda, satu puncak ke puncak, ataupun yang untuk magnetik pun boleh juga daripada puncak ke puncak. Itu kita punya lambda kita. Okey. So apa itu frekuensi, apa itu wavelength? Apa itu frekuensi dan apa itu cycle? Okey, frekuensi you dah belajar sebelum ni, dah banyak kali you belajar kan. Itu dalam bentuk hertz. SPM you belajar. Hertz frekuensi dia adalah 1/T. Okey, ataupun T sama dengan 1/F. Okey. Okey, contoh 0.05 second berapa frekuensi dia. Okey. Okey, so you boleh tahulah. Okey, wavelength adalah jarak antara gelombang dari puncak kepada puncak. So formula dia adalah lambda sama dengan C/F. C ni bukan capacitance punya value, C itu adalah speed of light. Okey. Speed of light. Okey, kalau you tak nak hafal 3/10^8 tu, you boleh gunakan calculator. Okey, you guna calculator, you type constant 28. Kalau guna calculator yang macam ni lah, yang apa ni orang kata Casio FX570 biasa ni. Okey, constant 58 dia dah keluar C naught. Okey, speed of light. Okey, formula ni kena ingat lambda sama C/F lah. Tapi ni masa SPM pun dah belajar kan. Okey, apa yang ditunjukkan dalam video tadi adalah huraian dia. Okey, huraian apa yang dalam gambar rajah dalam table ni tadi. Yang ini sekarang yang you tengok ni. So table dalam spektrum electromagnetic spectrum ni, dia ada daripada orang kata daripada 1 Hz, daripada 1 Hz sampailah kepada 1/10⁻15 Hz. Okey. Dia tidak ada kosong Hz. Hz ni dia mesti ada satu signal. Dia kalau kosong Hz tu tak ada signal lah. Okey, dia mesti bermula pada 1 Hz sampailah kepada 1/10⁻15 Hz. You punya wifi, kalau you tengok dalam you masa nak beli handphone, you tengok dalam dia punya spek, ada frekuensi wifi dia adalah, wifi kita adalah 2.4 GHz. Ataupun giga dalam 10 kuasa berapa giga? 10/9. 9 Hz. Okey. So 10/9 Hz dia adalah dalam this region. Kan? Okey. Region lah. Okey. Dia dalam that one lah. Okey. So kalau kita tengok kat situ okey, sorry kat sini. Dia 10/9 dekat sini lah. Nampak kat sini dia ada microwave antenna, dia ada radar, dia ada magnetrons. So 2.4 GHz, you punya wifi, you punya internet mesti menggunakan microwave antenna lah. Sebab dia berada dalam region microwave. Nama microwave oven. Microwave oven, dia guna berapa frekuensi? Microwave. Kat bilik ada microwave oven? Tak ada. Kat rumah ada. Sama juga dia gunakan 2.4 GHz frekuensi dia. So masa you masuk dekat signal tu, masuk dalam oven tu, dia akan pancarkan signal 2.4 GHz untuk memanaskan masakan awak. Okay. So itu dia punya ni lah. So kalau kita tengok kat sini, dekat atas ni kan dia ada ELF. Okay, you ada VF, VLF dan sebagainya. So kat bawah tu dia ada dia punya ni lah. Suara kita bercakap, yang saya bercakap sekarang ni, dia berada dalam region VF, voice frequency 10/3. Okay. Dia kalau dia tak semestinya saya cakap kuat, cakap perlahan, itu frekuensi tinggi, frekuensi rendah. Tidak, itu adalah amplitude dia. Kalau saya cakap kuat, amplitude dia tinggi. Kalau saya cakap bisik-bisik, amplitude dia rendah. Kalau suara orang yang tinggi ni, frekuensi tinggi ni, suara dia nyaring. Okay, kalau kita dengar bingit telinga kan. So itu frekuensi yang tinggi lah. Tinggi tak tinggi dia lebih kurang 1-2 frekuensi je. Okay, 1-2 Hz saja. Okay, so kat situ boleh tengoklah fiber optik. Okay, high frekuensi. TV, radio berapa frekuensi dia dan sebagainya.
Okay, so kalau kita tengok kat situ, okay, dia dah bagi dah designation, ELF, VF dan sebagainya. Kemudian dia ada juga frequency range 30 sampai 300 Hz. Okay, kemudian kalau kita nak tukar kepada dalam bentuk wavelength, berapa? So nak dapatkan lambda, C adalah 3 darab 10 kuasa 8 bahagikan dengan frekuensi berapa? 30 Hz. So dapat berapa? 3I8 bahagi 30. So you akan dapat 10 darab 10 kuasa 6 meter sampai 300 berapa. So you boleh kira lah daripada ELF sampailah kepada EHF. Extremely high frequency. Sangat tinggi frekuensinya. Okay. So itu kalau kita nak gunakan electromagnetic spectrum. Okay, dekat sini kita ada aplikasi dia. Okay, ELF untuk apa? Frekuensi. ELF ni, okay, sebab dia bawa dalam low frequency, so digunakan untuk AC power line. You belajar 240 volt, 50 ataupun 60 Hertz, betul tak? You punya plug tu. You nak beli handphone, you kena tengok plug dia berapa hertz dia. Okay. So itu dia untuk carry dia punya kita punya power supply. Okay. Kemudian ada VF, VLF, low frequency dan sebagainya lah. Yang biasa kita gunakan adalah VHF. Okay. Dan juga UHF. Okay. So UHF ni biasa kita gunakan untuk radio dan sebagainya lah. Okay. Visible light. Okay. Yang kita nampak yang kita nampak dekat video tadi, visible light, kita nampak warna merah, warna hijau. So itu digunakan dalam region visible light. Okay. Satellite dan sebagainya ada dekat situlah ditunjukkan. Lampu LED kan, ya kalau kau perasan lampu LED dengan lampu biasa, lampu kereta tu, lampu LED tu lebih orang sakit lebih cerah kan, sebab dia menggunakan high frequency punya. Okey, lebih cerah dia punya signal LED. Okey, boleh electromagnetic spectrum. Okey, saya teruskan kepada bandwidth. Okey. Bandwidth, apa itu dikatakan sebagai bandwidth? Okay. Bandwidth. Okay. Bandwidth is a portion of electromagnetic spectrum. Okay, kita tahu tadi electromagnetic spectrum tadi contoh tadi daripada UHF daripada 300 MHz sampai 3 gig. Okay. Contoh UHF daripada 300 MHz sampailah kepada 3 GHz. Okay. So, bila kita ada satu range, satu jarak, okay, so kita boleh kira kita punya bandwidth. Bandwidth ni kalau saya nak you all mudah faham, anggapkan sebagai jalan raya lah. Okay. You ada jalan raya, okay, highway, okay, you ada highway. Kemudian ada 2 lorong. Okey. So kapasiti kereta yang boleh lalu adalah 2 lorong lah kan. Okey. Contoh dia lalu dalam masa this region adalah selama 1 saat. 1 saat. 1 saat. 1 second daripada this one sampai this one. 1 saat. So kita boleh katakan bandwidth untuk this system adalah 4 Hz ataupun 4 Hz. Maksudnya 4 kereta boleh lalu dalam satu saat. Okey, 4 kereta boleh lalu dalam masa 1 saat serentak. Okey. So frekuensi yang lalu, okey, itu kita boleh katakan sebagai bandwidth tu adalah bandwidth dia dalam bentuk Hz jugalah. Okey, unit dalam bentuk Hz. Unit dia. Okey. So dia lalu dalam 1 saat sebanyak 4 Hz. Okey. Contohlah, ni contoh. So kalau dalam bentuk signal, dalam bentuk graf, macam mana kita nak kira? So kita boleh satu graf,
kita letak dalam satu limit kita. Contoh limit kita adalah negatif 3 dB. Okey, mana yang cross dekat sini kita bawa turun, mana yang cross dekat sini kita bawa turun. So bandwidth dia adalah F2 tolak F1. So dapatlah kita punya bandwidth kita. So 3 GHz tolak dengan 300 MHz kita akan dapat berapa? 270. Okey. Kita akan dapat 2712300 MHz. Okey, itu adalah bandwidth untuk UHF. Okey. Bandwidth UHF. Contohlah. Okey, bandwidth F2 tolak sini ada formula dia lah. Okey, throughput. Biasa kita biasa dengar throughput. Throughput ni adalah apa ni? Okey. Contoh, okey, saya baca dulu. Throughput tells you how much data was transferred from a source at any given time, and bandwidth tells you how much data could theoretically, be transferred from a source at a given time. Okay, so dia lebih kepada throughput ni adalah lebih kepada theoretical dan bandwidth is more in theoretical and throughput is more in reality. Contoh macam tadi kan, kita ada bandwidth, kita ada jalan raya tadi. Okey, satu jalan raya, satu saat kita ambil kat sini, satu saat. So dalam satu saat dia boleh lalu 4 biji kereta. Okey. So kita boleh katakan bandwidth is 4 Hz. Kalau throughput dalam sama juga, tapi dalam satu saat dekat sini ada dalam satu saat dekat sini 1 second, kemungkinan ada 2 kereta sahaja yang boleh lalu. Okey, mungkin kat sini yang dia losses, kat sini losses dan sebagainya. So throughput dia adalah 2 Hz. Okey. Bandwidth tu dia macam satu ruang yang kita anggap fully occupied. Okey, fully occupied, data tu fully occupied dengan data. Okey. Bandwidth is fully occupied with data, itu kita panggil sebagai bandwidth. Tapi kalau throughput ni dalam situasi yang sebenar lah. Okay. Mungkin kalau kita punya data tu hilang ataupun akan losses, delay dan sebagainya. So kita kena consider that particular reason tu lah. Okay. Sama je macam jalan raya kan, jalan raya ataupun masjid lah. Masjid you masuk, masjid besar, boleh muat 5,000 orang. So 5,000 tu is your bandwidth. Tapi dalam masa sebenar, mungkin 500 sahaja. So throughput is 500. So anggap macam tu lah. Tapi kalau masjid tu dia tak bergerak kan. So ini dia kamu anggap kereta tu bergerak kalau jalan raya. Okay. So itu beza antara bandwidth dan juga throughput. Okay. Boleh? Boleh setakat ni? Ada yang masih? Boleh. Boleh. Okay, good. Okay, so ni contoh saya buat tadi kan, sama je lah. Okay, so ni pun you boleh lengkapkan bandwidth tu berapa, you boleh lengkapkan. Okay, last kita akan masuk kepada types of communications. Okay, type of communications, kalau kita tengok dekat sini, saya rangkumkan lah. Sebenarnya dia bukan jenis ketiga-tiga ni bukan jenis jugalah jenis transmission, jenis analog or digital ataupun jenis baseband or broadband. Okey, kita tengok yang pertama dahulu. Transmission mode. Okey. Okey. So kat sini kita ada transmission mode, dia ada dua. Satu one way ataupun kita panggil sebagai simplex, dan satu lagi adalah
Okey, satu lagi adalah duplex. Okey. Tak keluar pula. Okey. Simplex lebih kepada one way, daripada satu tempat kepada satu tempat, tapi dia cuma one way sahaja. Dia boleh transmit sahaja. Dia boleh, biasanya dia boleh transmit sajalah. Dia tak boleh transmit and receive. So kalau transmit saja kita panggil sebagai simplex. Contohnya apa? Radio ataupun TV broadcasting system lah. Kalau dahulu kita ada pager. Pager ni dia bukan radio, bukan TV, tapi dia macam SMS. Dia hantar satu data, dia akan distribute satu kawasan. Itu kita panggil sebagai pager lah. Okey, kemudian yang kedua adalah duplex. Okay, so duplex is two-way communications, but dia ada dua jenis juga, satu half duplex, satu lagi full duplex. Half duplex means that you hantar dan you boleh terima tapi bukan dalam masa yang sama. Contohnya walkie-talkie. You push to speak and you lepaskan untuk you dengar. Okay. So itu half duplex. Kalau full duplex macam telefon biasalah, macam Google Meet sekarang ataupun kita communicate sebiasa tu. Saya boleh dengar dan you boleh bercakap dalam masa yang sama. Okey. Kemudian kita tengok pula kepada analog and digital. Okey. Ini biasalah you boleh faham analog signals, okey, dan juga digital signals. Tapi in term of maksudnya, okay, analog is analog information sources that produce message that define on a continuum. Maksudnya dia bergerak, okay, dia bergerak dalam selama beberapa saat ni, dia 1, 2, 3, kemungkinan dia punya amplitude dia tidak sama. Okay, kalau untuk digital, amplitude dia adalah sama. Contoh daripada 0 kepada 1 dia adalah amplitude dia adalah 0, daripada 1 kepada 2 amplitude dia adalah 1. Contoh kalau analog tadi daripada 1 kepada 2, dia punya signal amplitude dia tidak sama. Okay, itu beza dia kalau you nak explain in term of technical. Okay. So ini aplikasi yang kita gunakan dalam contoh telefon dan juga internet punya broadcasting. Okay. Contoh untuk telefon, you telefon biasa, you kat rumah ganggang telefon rumah biasa tu, dia gunakan analog dengan analog. You bercakap dan you dengar dalam bentuk analog. You tak perlu ada converter. Okay. Kalau kita gunakan internet, okay, internet you type gunakan keyboard, lepas tu you nak hantar dekat kawan kamu. Okay, dia melalui kabel telekom tu, Streamix tu. Okay, so dia daripada komputer, okay, dia mesti melalui modem. So modem ni adalah converter antara digital to analog converter. Okay. Okay, so daripada komputer, you punya dekat rumah kalau nak ada Unify Streaming mesti ada modem. Okay. So dalam modem tu juga okay, dia ada codecs. Okay. So dia dah ada digital to analog, dia mesti ada analog kepada digital juga. Okay, analog to digital converter. Okay. So bila dah sampai signal ni, dah sampai analog, dah sampai kat sini, dia nak kena convert kepada digital. So digital tu maksudnya you boleh tengok gambar handphone awak dalam bentuk JPEG high definition punya gambar. So dia dalam bentuk digital. Okay. Ada satu lagi juga antara digital kepada digital, contohnya adalah digital transceiver. Dia hantar digital dan dia terima pun dalam bentuk digital. So itu tidak ada masalah lah. Okay. So comparison between analog and digital ni you boleh tahulah. Okay, low cost, more orang kata lebih mudah dan lebih susah untuk kita synchronize ataupun multiplexing dan sebagainya lah. Okay, tapi sekarang dunia sekarang apa-apa you buat, contoh you buat Arduino kan, Arduino tu, okay, Arduino tu you terima data signal
ambient ataupun suhu ambient. Suhu you nak detect suhu. Suhu tu dalam bentuk analog. And then dia terus masuk kepada dalam bentuk digital processor tu. Okay, so nak kata Lita tu kompleks tak juga, sebab sekarang semua dah ready made, dah siap dah. You cuma guna apply interface sahaja. Tapi sebenarnya kalau kita nak buat daripada digital kepada analog kepada digital punya converter, dia sangat sukar lah. Okay. Kemudian baseband or broadband. Okay, baseband. Baseband ni, okay, kalau kita tengok dekat gambar rajah ni, okay, saya nak cerita lebih mudah. So baseband ni kalau kita ada satu signal, contoh apa ni orang kata warna ni, okey, warna rainbow ni, okey. Kalau baseband ni dia hantar pada satu arah saja. Okey. Kalau misalnya kata dia ada banyak, so mungkin dia akan hantar merah dahulu, kemudian warna seterusnya, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. So dia akan hantar yang ni first, and ini adalah last. Okey, dia akan hantar warna merah, selesai, baru dia hantar yang lain pula. Itu kita panggil sebagai baseband. Dia hantar actual, orang kata actual signal from the sources. Kalau broadband, dia akan pecahkan kepada beberapa signals. Okay, dia akan pecahkan, hantar, dan dia akan terima dalam keadaan serentak. Dalam at 1 second ataupun at t sama dengan 1 second, dia boleh terima merah, dia boleh terima kuning, dia boleh terima hijau dan seterusnya. Itu kita panggil sebagai broadband. Okay. So kalau kita tengok sini, baseband putting the original signal directly into a medium. Okay. Dan biasanya baseband ni kita gunakan untuk short distance signal travelling sahajalah. Contohnya adalah Ethernet. Okay. Ethernet tu apa? Tahu tak? Ethernet ataupun dia ada satu lagi verse yang kita gunakan internet. Internet tu bukan yang macam Cucuk kabel. Wired. LAN. Wired dengan LAN Wired connection. LAN kabel. Dia LAN kabel, tapi dia sebenarnya kalau contoh dekat bilik kamu, dia ni PC 1, ni PC 2. Okey. Ataupun satu lagi printer lah. You connect dekat sini, you connect dekat sini ataupun dekat sini. Ini adalah Ethernet. Okey. You nak communicate dengan kawan kamu saja, nak hantar gambar ataupun nak hantar video besar kan. Okey, you cucuk LAN dekat PC kawan kamu, you cucuk LAN kabel dekat PC kamu. So orang kata sharing kan, you setting sharing, you boleh convert dapatkan data. Itu adalah Ethernet. Maksudnya dia dalam satu ruang lingkup yang dekat, dan dia tak pergi keluar pun, dia tak pergi kepada internet pun, dia tak pergi kepada server. Kalau internet, okay, internet ada di PC 1, okay, walaupun PC 2 ni dekat sebelah je meja kamu, tapi kamu kena communicate dengan www ni, okay. Kemudian baru dia akan pergi kepada PC 2 kamu. Contoh macam you upload dekat Google Drive, kawan kamu sebelah download, okay, dia pergi kepada drive, dia still lagi dia akan masuk kepada global punya orang kata sources luar, server di luar. Okay, so bila dia masuk kepada server luar ni, dia dah kira sebagai internet. Okay, walaupun macam you call telefon kan, telefon sebelah aja, tapi sebenarnya telefon tu dah pergi kepada server dekat telco punya, Celcom punya pencawang, dia punya data center dan sebagainya. Okay. So kalau Ethernet ni dia tak melibatkan dengan orang luar ataupun dalam border, dia dalam border yang kecil sahaja. Dia tak libatkan border yang selepas kepada internet. Okay, itu beza Ethernet dan juga internet lah. Okay. So baseband transmission ni biasanya kita gunakan untuk Ethernet. Contoh macam saya cakap tadi, saya nak transfer data, gunakan kabel LAN antara satu PC kepada PC yang lain. So dia communicate antara PC sahaja. Ataupun you nak printer lah, you nak print. Okay, you cucuk dekat printer, you cucuk kat you punya komputer, you print. So dia terus keluar. Kan dia keluar satu-satu kan. Okay, kalau broadband, macam saya kata tadi, dia gunakan digital subscriber line, DSL, cable television networks.
Okay. Internet dan sebagainya lah. So so dia kena frequency division multiplexing. So dia kena divide. Kita ada satu, dia kena divide kepada signal 1, signal 2, signal 3 dan seterusnya lah. Okay. Itu beza antara baseband, broadband, beza antara analog dan juga digital, beza antara types of communication, simplex and duplex. Okay. So itu sajalah kot untuk saya punya kelas yang ini. Okay, so untuk hari ini cuba kita sentuh secara basic saja tentang pengenalan tentang communication system, apa definisi dia, okey, apa itu transmitter, apa itu receiver. Kemudian kita pergi kepada electromagnetic spectrum. Apa itu EM spectrum? Macam mana kita nak kira frekuensi, wavelength dan juga kita nak kena kira bandwidth. Okey. So sebenarnya banyak lagi kalau saya nak sebut sebagai introduction ni dalam telefon ni banyak lagi. Okey. Saya nak intro pasal television, telefon ataupun 5G dan sebagainya. Okey, ada banyak benda lagi lah. Tapi saya rasa you boleh you sendiri dah biasa nampak kan. You boleh Google, you boleh tengok YouTube. Okey, mana-mana medium kat luar pun sama juga bercerita benda yang sama. Okey. Kalau you tengok teknologi sekarang akan datang, dia lebih nak pergi kepada 5G, IoT dan sekarang orang dah kaji pula 6G pula. Okey, 5G pun belum selesai, dia dah kaji pasal 6G. Okey. Dia 10 kali ganda lebih baik lebih laju daripada 5G kononnya lah. Okay. So teknologi telekomunikasi ni dia tidak senyap. Okay. Dia sentiasa berkembang. You punya handphone pun makin lama makin canggih. Okay. You beli 2 tahun lepas rasa rugi je lah beli beribu-ribu, tapi teknologi dia dah ke belakang sikit kan. Okay. So kalau kita nak kejar teknologi ni memang tak sempat lah. Okay. Memang tak terlayan dah. Okay. Alright, so sebagai pengakhiran, okay, ada soalan daripada semua ahli-ahli mesyuarat online ni? Tak ada tuan. Okay, harapnya masih ada di belakang monitor tu ya. Masih Okay. ada. Ada. Boleh ke agenda seterusnya? Okey, agenda seterusnya apa? Okey, agenda seterusnya saya akan bagi satu orang kata sebagai kehadiran boleh, kata sebagai refleksi pun boleh. Nanti saya akan share dalam WhatsApp. Saya nak minta you punya feedback lah tentang chapter 1 ni, dan mungkin saya nak bagi satu video tentang 5G. Mungkin you dah pernah tahu, okey, you pernah tengok dan sharing sajalah apa yang you faham. Okey, sharing tu you kena buat dalam Google Form. Bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh. Okey, so nanti saya akan share dalam WhatsApp group. Okey. Okey, lastly saya kalau boleh kita buka ni komputer, so saya nak ambil gambar sikit lah, boleh tak? Boleh. Okey, 72 orang ni. Okey, macam mana nak tengok sebelah ada ni? Okey. Tak Handsome Syah Syahim. 73 orang dah kira full house ni. Sebab saya kelas ni memang 72. Syarul. Ali Hafiz. Korang walaupun duduk dekat situ tak jumpa ke apa? Tak jumpa je. Semangat dah. Kesian korang ni ya. Oh ya, siapa yang belum masuk join group WhatsApp section 1, 2, 3, 4, saya tak ada nombor telefon you all. Kawan-kawan tolong share ataupun tolong invite. Okey, kesian kawan tu tak dapat info orang.
Kita lagi ke sebelah. Apa benda yang bising-bising tu? Alright. Gila lah, Bak. Gila lah. Diam.